Apa yang kami temui di bandar ini, bandar terbesar di timur Afrika Selatan, mengajar kami tentang arti kegigihan, bagaimana iman apabila dipupuk boleh melahirkan pribadi cemerlang dan bagaimana kasih sayang boleh melahirkan semangat persaudaraan yang jitu. Kami tidak menyangka bahawa bandar Port Elizabeth, sebuah bandar bekas jajahan British, mempunyai semua itu. Penduduk asal tempat ini ialah suku kulit hitam Khokoi, Xhosa dan Zulu. Namun, Islam bersinar apabila masyarakat Melayu dan India berhijrah dari Cape Town pada akhir kurun ke-19. Dan hari ini, penempatan mereka memberi identiti kepada bandar ini. Kedai menjual daging ini lebih 50 tahun berada di tapak ini. Ia dimiliki oleh sebuah keluarga India Muslim yang memulakan perniagaan ini lebih 100 tahun dahulu. Sebenarnya, peranannya lebih daripada hanya sebuah kedai menjual daging. Ia membekalkan daging halal kepada komuniti Islam di sekitar Port Elizabeth. Keperluan menyediakan sumber makanan dan sembelihan halal menjadi keutamaan bagi perkembangan komuniti Islam di sini. Majlis Islam Port Elizabeth yang mengawasi kerja-kerja penyembelihan turut bekerjasama dengan beberapa badan dan pertubuhan tempatan yang memberi pengesahan serta pengeluaran sijil halal kepada setiap pengusaha makanan dan restoran di sini. Akil Sain mempunyai ijazah undang-undang dari Universiti South Africa Pretoria. Dia meneruskan tradisi datuknya yang membuka perniagaan ini. Kedai ini tidak hanya menerima pelanggan dari kalangan masyarakat Islam sahaja, malah juga dari kalangan bukan Islam. Perniagaan Akil semakin maju dari tahun ke tahun, biarpun pada awalnya menghadapi pelbagai kesukaran. Hari ini, perniagaannya semakin berkembang, pelanggan pula semakin bertambah. Kesungguhan Akil menguruskan perniagaannya mengingatkan kegigihan para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, seorang pedagang yang berjaya di zaman Rasulullah SAW. Namun kekayaannya tidak menjadikan Abdul Rahman seorang yang bakhil dan sombong. Abdul Rahman membelanjakan hartanya membantu perjuangan Rasulullah yang ketika itu begitu terhimpit akibat pemulawan serta tekanan pihak Quraisy. Begitu cemerlang pribadinya sehingga Abdul Rahman bin Auf tidak melihat keuntungan material sebagai keuntungan sebenar, tetapi keredaan serta keberkatan Allah yang diharapkan. Usaha umat Islam tempatan untuk mendapatkan bekalan daging halal tidak dilakukan dengan mudah. Mereka terpaksa berhadapan dengan birokrasi pentadbiran yang tidak memahami mengapa umat Islam perlu dibekalkan dengan daging yang disembelih mengikut syariah. Namun Islam itu ialah mengenai kebaikan dan menggalakkan musyawarah dan muzakarah. Akhirnya, berkat kesabaran dan khidmah penjelasan demi penjelasan, hari ini terdapat 45 kedai menjual daging halal di Port Elizabeth dan 1,400 buah di seluruh Afrika Selatan. Originally, under a different government, we were not allowed to slaughter, and we had to stand up for our rights. And we had to stand up to be allowed to slaughter from Muslims. That is why nearly 50 years down the line we have all the meat that is slaughtered, and it's all slaughtered in accordance with Sharia. Oh, they didn't allow you to slaughter? Not before. They would give you only a certain percentage, and then they would bid against you so that your meat as a Muslim trader would be more expensive compared to a trader who's a non-Muslim. See, so we had to level the playing fields, and that's what we did. And we said, right, fine, we make all the meat halal in South Africa, so it didn't matter, and that's how it is today. Kehadiran orang Melayu dan India yang dibawa masuk sebagai buruh ladang dan pelabuhan membawa bersama Islam sebagai pegangan hidup. Sejak itu, bermulalah silsilah orang Melayu Islam Port Elizabeth. Walaupun generasinya sudah beratus tahun di sini, tetapi Nazim Abdul Rauf masih menganggap dirinya sebagai Melayu. Menurutnya, bukan semua orang Melayu diambil bekerja sebagai buruh.
ada yang diupah kerana kemahiran seni bina mereka. Sebab itulah katanya bangunan lama di sini ada yang melambangkan seni bina orang Melayu. From Batavia, Java, Indonesia, Malaysia, and our children is losing it. Even in the language, you will notice that we use words like jamang, terima kasih, puasa, say selamat jalan, mixed with the Afrikaans language, and we are starting to use that again. Over there, that is the graveyard, burial place for the Muslim. And this particular area which we are in now used to be inhabited by your so-called blacks before the apartheid years. Menurut catatan sejarah, orang Melayu beragama Islam datang ke Port Elizabeth seawal tahun 1846. Berdasarkan rekod tahun 1849, terdapat 17 orang Melayu termasuk keluarga masing-masing. 11 buah keluarga tinggal di sebuah kawasan dipanggil Malay Quarters. Kawasan perkuburan berhampiran pelabuhan ini bukti penempatan orang Melayu di Port Elizabeth. Kawasan perkuburan ini berusia ratusan tahun, menyimpan sesuatu yang berharga buat generasi hari ini. Menurut Nazim, perkuburan lama ini adalah kawasan perkuburan orang Melayu Islam tertua di Port Elizabeth dan penemuannya mempunyai nilai sejarah tersendiri. Ini membuktikan orang Melayu telah sampai serta membina kehidupan di sini. Ini ialah kawasan kubur tinggal di South End Port Elizabeth. Terdapat bukti bertulis di sini. Boleh dikatakan setiap batu nisan yang ditemui di sini ditulis dengan tulisan Jawi. Malah ada antaranya yang berusia lebih 150 tahun. Pulan, pulan eh? Di mana pulang ni ni? Pulan ke rahmatullah Ta'ala. Umurnya dia air merah, umur alif merahnya, umurnya 50 6 tahun. 28 bulan. 22 hari. 10 hari daripada bulan Rabiul Akhir. Mula ya 10 hari daripada bulan Rabiul Akhir. Hari Isnin, waktu subuh, hijrah Nabi SAW 1297. Apakah tulisan yang terpahat pada batu-batu nisan di sini membuktikan bahawa pada akhir kurun ke-18, orang Melayu Port Elizabeth masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan? Apakah bahasa Melayu bahasa ilmu yang mereka gunakan untuk mengembangkan ajaran Islam di kalangan mereka sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Wa sahibu hadzal kubur ni Saniah, isteri Melayu lah, isteri Haji Awaluddin bin Dalih. Sudah meninggalkan dunia. Rahmatullah. Pulan ke rahmatullah ta'ala. Dari mana Jawi, semuanya Melayu. Tulisan Jawi pada batu nisan ini dipahat dengan jelas. Bagaimanapun amat sukar orang kebiasaan untuk memahaminya kerana ayatnya bercampur aduk dengan bahasa Melayu dan Arab. Di atas nisan ini tertera nama si mati dan tarikh ia meninggal dunia mengikut kalender hijrah beserta doa buat mereka. Nazim akur dengan sejarah lampau. Semoga roh nenek moyangnya tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Atas keunggulan akidah generasi terdahulu,
membolehkan dia serta generasi kini menikmati iman serta kemanisan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, maksudnya, wahai ahli kubur, engkau telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kamu. Menurut penduduk tempatan, inilah kawasan sebenar South End yang dahulunya dikenali dengan Malay Quarters Port Elizabeth. Di sini jugalah terletaknya Masjid tertua Port Elizabeth yang mula dibina pada tahun 1893 dan siap sepenuhnya pada tahun berikutnya. Masjid ini diberi nama Masjid Al-Abrar. Ia turut dikenali dengan Masjid Rudolph Street di kalangan masyarakat tempatan Port Elizabeth. Masjid Al-Abrar mempunyai nostalgia tersendiri buat Nazim dan juga keturunan Melayu Port Elizabeth. Nazim sering menunaikan solat berjemaah di sini selain mengikuti kelas-kelas pengajian yang diadakan. Masjid Al-Abrar telah mengalami beberapa kali pengubahsuaian bagi menampung jemaah yang semakin ramai. Kali terakhir pada bulan Mei 1993. Reka bentuknya seperti tulisan khat ayat-ayat Al-Quran dan mihrab masjidnya mempunyai sentuhan Turki. Imam tokoh penting bagi masyarakat Islam silih berganti memberikan khidmat kepada penduduk setempat. Imam pertama, Imam Jalaluddin Abraham, diikuti Imam Tebo, antara pelopor pengembangan Islam di sini sekitar awal tahun 1890-an. Hari ini seluruh kawasan South End diduduki oleh masyarakat kulit putih, biarpun satu ketika ia pernah diduduki oleh orang Melayu. Apabila azan berkumandang, berduyun mereka ke masjid berhampiran menunaikan solat 5 waktu. Akibat kekejaman apartheid, semuanya itu tiada lagi. Penempatan orang Melayu dimusnahkan dan mereka dipaksa ke pinggir bandar. Lelaki ini berdarah Melayu, namanya Muhammad Saleh. Menurut Muhammad Saleh yang memiliki kedai cenderamata di Port Elizabeth, ayahnya ingin sangat bertemu dengan kami sejurus mendapat khabar kedatangan orang Melayu dari Malaysia. Ayahnya, Muhammad Waki bin Jalaluddin, memiliki sebuah kedai perabot di tengah-tengah bandar Port Elizabeth. Vandaag diet also taal no Afrikaans. Hari ini kita bahasa Inggris dan Afrika. Dari rumah saya punya mak bapa, dia cakap Melayu, sebab saya cakap Melayu. Dan banyak itu waktu perang banyak orang Indonesia, orang Malaysia datang di rumah saya. Sebab saya tidak lupa bahasa saya punya orang tua. Barangkali ada 2 million asal dari Malaysia. Satu kampung dari Cape Town, Malaysia Town. Kini Muhammad sekeluarga selesa dengan kehidupannya. Baginya, darah Melayu Islam yang mengalir dalam tubuhnya membuatkannya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Islam dan iman, tidak mungkin dia, isterinya dan anak-anaknya dapat menyemai perasaan sabar dan tabah di saat menempuh waktu-waktu yang sukar. Masjid At-Taqwa, Galvin Park, pusat tumpuan umat Islam Port Elizabeth, melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan.
Ia dibina pada tahun 1973 hasil sumbangan orang ramai dan ia ditadbir oleh Persatuan Masyarakat Islam Port Elizabeth. Okay, we entering the mosque now. Mosque grounds. Okay, these are some of our elders. Masjid At-Taqwa sentiasa dikunjungi umat Islam kerana fungsinya yang pelbagai. Tidak hanya menjadi tempat menunaikan ibadah, di sini juga diwujudkan madrasah untuk mengajar kanak-kanak asas-asas fardu ain. Islam bukan tinggi kerana syiarnya semata-mata. Lebih daripada itu, ia menuntut penghayatan yang berterusan atas segala perintah yang diperturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam di sini, kedudukan sebagai golongan minoriti bukanlah faktor penghalang untuk menjadi umat contoh. Sejarah Islam banyak membuktikan umat Islam akan menjadi lebih perkasa jika berada di bawah kekuasaan bukan Islam, biarpun mereka ditindas dan diseksa. Sejarah juga mengajar bahawa perbezaan pandangan dalam perkara cabang perlu dikurangkan agar tumpuan terhadap usaha-usaha memertabatkan Islam dapat dipergiatkan, seterusnya umat Islam dipandang tinggi. Pusat asuhan kanak-kanak kelolaan Jawatankuasa Masjid At-Taqwa ini satu lagi usaha murni masyarakat Islam Port Elizabeth mewujudkan suasana pendidikan Islam sejak kecil lagi. Seramai 70 orang kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun mendapat tempat untuk belajar. Selain itu, pusat ini juga menyediakan perkhidmatan menjaga anak-anak berumur 2 hingga 2,5 tahun bagi membantu pasangan yang bekerja. Biarpun masih kecil, anak-anak ini menunjukkan kecerdasan yang baik. Mereka juga boleh membaca ayat-ayat lazim serta doa-doa harian dengan fasih. Coming up your favorite. Listen. Listen. And then you sing with. Okay. Wait. Walaupun terpisah oleh jarak waktu dan geografi, kanak-kanak ini tidak menunjukkan rasa janggal menuturkan bahasa nenek moyang mereka. Bahasa warisan yang cuba diperkenalkan kembali di kalangan generasi muda.
Di sini, Islam tetap unik. Ia membuka kembali hubungan silaturahim yang terputus sejak beratus tahun dahulu.